Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati pengajian kita ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan insya-Allah masjid-masjid kita insya-Allah dibuka kembali supaya kita dapat menunaikan solat-solat kita insya-Allah ini dalam masjid, dan juga mengadakan pengajian ini dalam masjid-masjid kita insya-Allah. Maka buat sementara ini kita meneruskan apa yang kita mampu insya-Allah daripada pengajian-pengajian. Mudah-mudahan Allah memberkati. Maka kita akan meneruskan pengajian kita pada hari ini, sambungan daripada apa yang kita membicarakan semalam, dan kita masih berada dalam bab najasah. Ini adalah bahagian yang mana kita sedang berada yang ini di dalamnya, dan semalam saya membicarakan berkenaan dengan apa yang disebutkan ini oleh penulis, ini berkenaan dengan anfihah. Ini kalau kita ingat ya, bagi mereka ini yang mengikuti, penulis ini mengatakan wal anfihatu tahirah. Wal anfihah, ini perkataan anfihah seperti mana saya mengatakan, dia merupakan lemak yang ada dalam kambing yang anak kambing yang masih minum susu daripada ibunya. Maka setelah ini mereka sembelih kambing ini, mereka mengambil lemak daripada badannya dan selepas itu campur dengan keju. Dan ini yang biasa dilakukan zaman dahulu dan juga apa yang dilakukan zaman sekarang. Maka penulis ini mengatakan di sini, kalau sekiranya anak kambing itu disembelih dengan cara Islam, maka barulah anfihah itu adalah suci, boleh dimakan. Tetapi kalau sekiranya ia bukan disembelih ini secara Islam, maka ia tidak halal. Yakni sebab ia dikirakan sebagai najis. Selepas itu kita membicarakan akhir sekali berkenaan dengan air liur yang keluar daripada mulut ini orang yang sedang tidur. Dan penulis ini mengatakan kalau sekiranya air liur tersebut datang daripada perutnya, maka ini adalah najis. Dan bagaimana kita nak mengetahui sama ada ini datang daripada perut ataupun tidak? Maka kita kena lihat kepada sifatnya. Kebiasaannya, kalau sekiranya air liur tersebut berubah warna, misalnya warna kekuningan dan sebagainya, ataupun warna seperti warna kekotoran, dan pertama sekali. Perkara yang kedua adalah dia menaikkan bahagian kakinya misalnya, dan selepas itu air liur daripada perutnya yang terkeluar ini kepada tekaknya, dan selepas itu keluar ini pada mulutnya. Maka diwajibkan ke atasnya untuk membasuh mulutnya, dan membasuh ini mulutnya supaya dapat membersihkan dirinya daripada air liur tersebut, sebab hukumnya adalah najis. Jadi dia mengatakan in kana minal ma'idah, kalau sekiranya ia datang daripada ma'idah. Ma'idah maksudnya di sana perut. Bi an kana la yanqati'u idza tala naumuhu. Bi an kana la yanqati', yakni air tersebut yang daripada perut itu terus ini keluar daripada perut ini kepada mulutnya. Maka dia mengatakan itu adalah najis. Wa in kana minal lahawat, kalau sekiranya air tersebut itu daripada lahawat di sini maksudnya daripada langit-langit. Yang ini bahagian yang di mulut kita ini, bahagian atas ini mulut kita dekat dengan kita punya pembukaan yang di mulut ni di dalam ini adalah lahawat. Kalau sekiranya air liur itu berada yang di situ, maka tidak ada masalah. Itu bukan dikirakan yang ini sebagai apa kita mengatakan najis, sebab dia mengatakan bi ankana yanqati', yakni dia bukan daripada perut. Yakni air yang daripada perut itu tidak keluar maksudnya. Tetapi kalau sekiranya air liur tersebut bukan daripada perut, tapi setakat ini berada ini di bahagian langit-langit, maka ia bukan dikirakan sebagai najis. Fatahirun, itu adalah dikirakan sebagai suci. Wal 'udwu munfasil minal hayy, bahagian badan yakni yang dipotong daripada sesuatu yang hidup. Yakni sebagai misal, kita ada binatang, maka sebahagian daripada badannya dipotong. Misalan kambing, satu orang ini pergi kepada kambing dan memotong kakinya, dan kambing itu masih hidup lagi. Apakah hukum kaki yang dipotong? Maka di sini penulis ini mengatakan wal 'udwul munfasilu minal hayy hukmuhu
hukmu maitati dzalikal hayawani. Maka hukum bagi kaki yang dipotong daripada binatang yang masih hidup, hukumnya sama seperti bangkai binatang itu. Sekarang kalau kambing itu mati misalnya menjadi bangkai, bukan disembelih, kalau dia menjadi bangkai, maka dia adalah najis. Sama hukumnya dengan bahagian badannya yang dipotong dalam keadaan yang ini dia masih hidup. Jadi saya harap kita faham ya ini. Ini perkara yang penting. Ada beberapa jenis binatang yang diambil bahagian badannya semasa ia masih hidup. Diambil sebahagian daripada badannya semasa ia masih hidup lagi. Yakni daging binatang, ataupun kita mengatakan kulit binatang. Misalan, seseorang itu datang kepada seekor binatang dan dia memotong kulitnya. Zaman sekarang apa mereka boleh buat adalah mereka akan injek. Kalau sekiranya dia nak tidurkan binatang itu, kadang-kadang kita lihat saintis apa mereka buat, mereka nak buat eksperimen dan mereka nak mengambil sedikit daripada daging harimau misalan ataupun singa, dan mereka nak buat testing dan sebagainya. Apa mereka buat? Mereka akan injek sesuatu kepada binatang ini sehingga binatang itu tidur. Selepas itu mereka akan pelan-pelan akan memotong sebahagian daripada kulit ini sebagai misal. Maka ini hukum najis. Ini adalah hukumnya sama seperti bangkai. Walaupun binatang itu binatang yang kita boleh makan seperti kambing, seperti mana tadi saya mengatakan. In kanat tahira kasamaki fatahirun. Tapi kalau sekiranya binatang itu, kalau sekiranya bangkainya suci, maka tidak ada masalah. Dia memberikan misal seperti ikan. Satu orang misalan dia memotong sebahagian daripada kulit ikan, sebahagian daripada isi ikan, dan ikan itu masih hidup. Walaupun ini adalah satu kezaliman, perbuatan yang diharamkan, tetapi daging ikan yang dipotong, adakah ia sama hukumnya seperti tadi kita mengatakan? Ia tidak sama. Ini yang kita mengatakan suci. Apa sebabnya? Sebab dia balik kepada bangkai binatang itu. Kalau sekiranya bangkai binatang itu dikirakan sebagai najis, maka memotong sebahagian daripada badannya hukumnya adalah najis. Kalau sekiranya bangkai suatu binatang itu suci seperti ikan dan belalang, maka memotongnya merupakan sesuatu yang suci. Ia tidak menjadi najis. Wa illa kal himar fa najis. Tapi kalau sekiranya binatang yang kita tidak boleh makan, dan penulis di sini memberikan misal himar. Himar maksudnya adalah keldai. Dan kita mafhum keldai ini tidak dibolehkan kita memakannya. Maka memotong memotong sebahagian daripada badannya adalah perkara yang menyebabkan benda itu menjadi najis. Walaupun semalam kita mengatakan tiap-tiap binatang yang hidup adalah suci, akan tetapi setelah mereka menjadi bangkai, maka semua dikirakan sebagai najis. Kalau sekiranya ialah binatang yang kita tidak boleh makan, walaupun kita sembelih, ia tetap menjadi najis. Maka mengambil sebahagian daripada badan mereka seketika mereka masih hidup, hukumnya sama seperti bangkai mereka. Jadi saya rasa tidak ada masalah, insya-Allah. Sekarang kita pergi kepada seterusnya. Penulis mengatakan wal alaqatu wal mudratu. Al alaqah ini seperti mana dalam Al-Quran kita ada perkataan yang alaqah, dia adalah darah yang bercampur. Air mani lelaki dan air mani wanita apabila mereka bercampur, dan bila mereka bercampur, dalam istilah bahasa Inggeris kita panggilnya zygote. Selepas itu mereka akan cling to the womb. Ini air mani lelaki dengan air mani wanita, dia akan berpaut kepada rahim. Ini yang kita maksudkan dengan alaqah. Perkataan alaqah daripada perkataan alaq, sesuatu yang apa kita mengatakan, yang cling ya. Itu sebab dalam bahasa Arab bila lintah dipanggil alaq. Sebab dia suka apa? Dia suka melekat. Dia melekat kepada badan, dia melekat kepada batu dan sebagainya. Dan air mani, apabila air mani lelaki dan air mani wanita bercampur, maka dia melekat kepada rahim. Ini yang dimaksudkan dengan al-alaqah. Selepas itu kita ada al-mudrah. Al-mudrah ini pula adalah apabila dia menjadi segumpal daging. Jadi alaqah merupakan segumpal darah. Maka mudrah dia adalah dikirakan air mani lelaki dengan air mani wanita apabila bercampur dari zygote dan dia melekat kepada rahim. Ini yang kita maksud dengan al-alaq. Al-alaq. Selepas itu kita ada mudrah. Kita ada
mudrah menjadi segumpal daging. Selepas itu fakasawnal lahma fakasawnal idhama lahma. Kami menciptakan tulang bagi daging tersebut. Jadi dia daripada alaqah, selepas itu dari mudrah, selepas itu idham. Selepas itu yang ini datang, yang ini dia punya daging. Selepas itu ini baru datang tiupnya roh. Fanafakhna fihi ruh. Dan kami meletakkan roh yang ini kepada bayi yang ini tersebut. Ini berlaku yang ini setelah apabila sampai kepada 4 bulan. Penulis mengatakan wal alaqa wal mudrah. Wal alaqatu wal mudratu wa rutubatu farjil mar'ah. Ini semua adalah benda yang suci. Alaqah ini dikirakan suci. Kenapa yang ini alaqah ini suci? Sebab asalnya daripada benda yang suci. Air mani lelaki adalah suci, air mani wanita adalah suci. Jadi apabila mereka bercampur menjadi alaqah, maka ia tetap dalam kesuciannya. Al-mudrah asalnya daripada alaqah, maka ia hukumnya suci. Wa rutubatu farjil mar'ah. Ini adalah berkenaan ini dengan basahan yang ada pada faraj yang wanita. Basahan yang ada pada faraj yang wanita hukumnya adalah suci. Bagaimana ini? Hukumnya adalah suci. Ini faraj yang wanita, ini minta maaf ya, saya sebut sikit berkenaan dengan perkara ini. Faraj yang wanita ini ada dia punya apa kita mengatakan lipatan. Maka kadang-kala apa yang akan berlaku adalah berlaku yakni seperti benda yakni air yang apabila berpeluh ya. Apabila berpeluh, maka dia akan menjadi melekit di lipatan itu. Di antara ini lipatan. Apabila air peluh ini berada di situ dan selepas ini beberapa ketika, maka akan dilihat yakni sebagai sesuatu yakni air yakni yang melekit. Dan air ini bukan daripada dalam faraj, tetapi dia berlaku pada lipatan faraj. Ini adalah suci. Penulis ini mengatakan suci. Kalau sekiranya wanita tidak memahami ini perkara ini, mungkin ini dia akan was-was. Tiap-tiap kali ini dia melihat ini kepada dia punya pad dan sebagainya, dia lihat ini ada air ini yang melekit, dia menyangkakan ini adalah najis. Hakikatnya ini bukan najis dan ini bukan yang haid ataupun yang ini bukan hatta istihadah. Tetapi dia adalah basahan yang ada pada faraj. Maka ini tiap-tiap wanita ini perlu faham ini perkara ini, sebab ada wanita dia was-was dalam masalah ini. Maka kalau antum kalau isteri kita misalan perlu yang ini memberitahukan ini kepada anak-anak perempuan dan juga ahli keluarga ini yang lain dan sebagainya agar mereka faham ini perkara ini. Kita membezakan di antara haid ini dengan basahan yang ada pada faraj. Jadi sekali lagi kita mengatakan basahan ini walaupun ini dia melekit ini dan sebagainya, maka dia bukan ini dikirakan sebagai najis. Sebab ini dia bukan daripada dalam faraj. Berbeza kalau sekiranya basahan itu merupakan air yang asalnya daripada dalam faraj, maka ini hukumnya najis. Itu seperti mana kita membicarakan dalam bab haid ini sebelum ini. Wa baydul ma'kul wa baydul ma'kuli wa ghairuhu wa ghairihi. Telur yang ini bagi binatang yang boleh kita makan dan juga binatang yang kita tidak boleh makan. Yang ini telur asal hukumnya adalah suci. Semua yang ini jenis ini telur adalah suci. Sama ada telur daripada binatang yang kita boleh makan ataupun telur daripada binatang yang kita tidak boleh makan. Wa labanuhu, dan begitu juga dengan susunya. Dan begitu juga ini dengan susunya. Wa sya'ruhu wa sufuhu. Ini semua adalah bagi binatang yang kita boleh makan. Seperti mana kita mengatakan sebelum ini, susu bagi binatang yang kita boleh makan suci. Susu daripada binatang yang kita tidak boleh makan tidak suci. Air mani daripada binatang kesemuanya suci, melainkan yang dibagi anjing dan khinzir. Tetapi berkenaan dengan susu, kita kena lihat sama ada binatang ini boleh makan ataupun tidak. Kalau susu daripada keldai, najis. Susu daripada gajah, najis. Susu daripada kambing, suci dan sebagainya. Dan dia mengatakan wasya'ruhu, rambut daripada binatang yang kita boleh makan. Dan begitu juga dengan wasuf, dia punya apa kita mengatakan bulunya. Dan wabaruhu, ini bulu yang ini bagi unta. Wa rishuhu, rish ini apa, feather ya. Semua daripada binatang yang kita boleh makan. Iza infasala fi hayatihi, apabila ia dikeluarkan pada masa hidupnya binatang itu. Kalau sekiranya ia dikeluarkan pada masa ini hidup binatang itu, dan ini adalah binatang kita boleh makan. Sekali lagi,
Seperti kambing biri-biri misalnya. Kita mengambil apa? Kita mengambil bulu kambing biri-biri. Sama ada bulu ini daripada bulu unta misalnya. Wabar. Sama ada daripada bulu apa saja binatang yang kita boleh makan. Rish seperti ini apa bulu ayam. Bulu ayam. Yang ayam ini kita boleh makan. Kalau sekiranya ia diambil pada masa binatang itu masih hidup, tidak ada masalah. Sebab ini adalah jenis binatang yang kita boleh makan. Dan berdalilkan dengan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala ini mengatakan dalam Al-Quran, wa min aswafiha wa aubariha mata'un lakum. Dan daripada bulu-bulu kambing, bulu-bulu unta dihalalkan bagi kamu. Jadi ulama kita mengatakan ini adalah jenis binatang yang kita boleh makan, maka bulunya adalah suci. Idza infasala fi hayatihi, apabila ia terkeluar daripada badannya pada ketika ia hidup, au ba'da zakatihi, ataupun ini setelah ia disembelih. Jadi apabila ia disembelih, maka ini semua dikirakan sebagai suci. Berbeza kalau sekiranya binatang itu mati misalan tidak disembelih, maka ia menjadi bangkai, maka bulunya juga menjadi najis. Jadi ikut kepada hukum bangkai tersebut. Walaupun kita ada perbezaan ulama berkenaan dengan bulu binatang yang kita boleh makan kalau sekiranya ia tidak disembelih dengan cara Islam. Apabila ia menjadi bangkai, adakah bulunya tetap menjadi suci ataupun tidak? Maka di sini kita ada perbezaan ulama. Pendapat yang mu'tamad, dia ikut kepada bangkai itu, dia menjadi najis. Berkenaan dengan kulit itu, nanti kita akan membicarakan kulit binatang. Kalau sekiranya ia disamak, maka ia kembali kepada suci. Walaupun binatang itu adalah binatang yang kita tidak boleh memakannya ataupun tidak disembelih dengan cara Islam. Tetapi berkenaan dengan bulu, tetap kita ada khilaf. Walaupun selepas disamak, adakah bulu itu tetap menjadi suci ataupun tidak? Maka ini ada perbezaan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian ulama mengatakan bulu itu akan menjadi suci setelah disamak. Zaman sekarang ramai ulama kita mengambil pendapat ini disebabkan ini lebih memudahkan, lebih lagi pada zaman sekarang misalan. Dan penulis mengatakan wa'arqul hayawani tahir. Peluh daripada binatang yang suci adalah suci. Binatang yang suci seperti kambing, seperti lembu misalan, maka peluhnya adalah suci. Begitu juga dengan binatang yang kita tidak boleh memakannya. Secara umum kita mengatakan akul hayawan, sama ada binatang yang kita boleh makan ataupun binatang yang kita tidak boleh makan, kesemua peluhnya adalah suci. Hatta al-fa'rah, sehingga peluh daripada tikus juga adalah dikirakan sebagai suci. Kenapa penulis sebut tikus? Untuk menerangkan kepada kita semua jenis haiwan, semua peluhnya semua adalah suci. Walaupun tikus yang binatangnya kotor, yang dipandang kotor, peluhnya juga adalah suci. Dan seperti mana kita mengetahui, semua binatang yang hidup adalah suci, termasuk tikus. Walaupun tikus dia adalah binatang yang kotor, tetapi hukumnya adalah hukum dia adalah suci, melainkan ada najis pada badannya. Berbeza dengan dengan anjing, dengan khinzir, maka kita mengatakan ini semua seperti mana kita mengatakan apa saja yang keluar daripada badan mereka semua adalah najis. Tapi selain daripada khinzir, selain daripada anjing, mereka adalah suci apabila mereka hidup. Wa riquhu wa dam'uhu wa labanul adami wa maniyuhu ghairu najis. Dan begitu juga dengan air liur dan air tangisan dan susu bagi anak Adam, manusia, dan air maninya, kesemua ini tidak najis. Air mani tidak najis. Begitu juga dengan air liur seperti mana kita mengatakan tadi. Begitu juga dengan air tangisan, dia tidak najis. Wa kadza maniyu ghairihi, dan begitu juga dengan air mani selain daripada manusia. Binatang-binatang yang lain, air mani semua adalah suci. Ghairal kalbi wal khinzir, selain daripada anjing dan juga khinzir. Dan ada pendapat yang lemah. Ini penulis mengatakan waqilah. Kita dalam madhab, bila kita ada perkataan waqilah, qila kita mengatakan siratu tamrid. Dikatakan, maksudnya pendapat ini yang lemah. Dikatakan air mani bagi anjing dengan khinzir adalah suci. Maka ini adalah pendapat yang lemah yang tidak diambil di dalam mazhab. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita berhenti di sini. Insya-Allah pada minggu yang akan datang pada hari Isnin
kita akan meneruskan seperti mana penulis ini mengatakan at-taharatu bil istihalah. Ini adalah bab ini berkenaan dengan ada benda-benda yang mana asalnya adalah najis, akan tetapi selepas itu dia menjadi suci. InsyaAllah ini kita akan membicarakan pada minggu ini yang akan datang. InsyaAllah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.